Pada kali ini cikgu nak terangkan tentang cara untuk kita edit gambar yang terdapat pada menu utama dan juga latar belakang pada menu utama. Okey, kamu masuk dulu ke dalam ruangan laman web yang kita dah buat. Bila kamu tengok video ni, bermakna kamu dah siap edit home.html dan juga login.php. Okey, gambarnya, perkataannya semua kamu dah siap edit dekat ruangan home dan juga login. Okey, sekarang cikgu nak terangkan macam mana kita nak edit bahagian ruangan di sini menggunakan file .css pula. Kalau yang sebelum ni kita direct edit dekat dalam HTML atau PHP. Sekarang kita akan belajar untuk edit di dalam .css. Okey, cikgu rasa kalau kamu berjaya edit yang ini, cerialah sikit kot kalau berbanding yang buat coding-coding yang lain. Mengedit bahagian .css ni kita lebih seronok. Okey. Okey. Kita masuk terus dekat kita punya coding. Pergi dekat menu utama .php. Okey, sekarang ni cikgu tengah menggunakan extension file tab. Kalau tengok kat atas ni, cikgu boleh klik dekat atas ni supaya memudahkan cikgu untuk melihat beberapa file yang cikgu nak gunakan. Okey, sekarang kita sedang masuk dekat menu utama. Kalau kamu lihat, sekarang menu utama tengah di highlight dan juga kita boleh nampak dekat atas ni. Okey. Okey, seterusnya kita pergi dekat coding yang pertama, dekat baris yang pertama ni. Okey, ini adalah coding yang cikgu rasa sebelum ni kamu dah perasan. IMG SRC ni adalah coding untuk memaparkan gambar. Okay, kalau kamu lihat gambar ni sebenarnya adalah logo yang cikgu buat dekat bahagian sini. Okey, dekat bahagian tepi ni, ini logo ni transparent. Kalau kamu lihat dia transparent, okey. Lepas tu saiz dia sangat kecil. 160 piksel kali 160 piksel saja. Tak sebesar saiz gambar dekat kita punya paparan home dengan login. Jadi dia cuma dekat bahagian tepi ni. Jadi saiz dia logik lah kalau kita buat 160 kali 160. Okey, sementara ni cikgu cadangkan awak guna dulu saiz cikgu 160 kali 160. Kita tengok nanti dekat kamu punya komputer sesuai ke tak. Jadi kamu buat dulu nanti logo tu. Logo tu macam biasa, buat dekat Photopea. Cuma cikgu nak tambah sikit. Kamu kena buat transparent. Okey, menggunakan file transparent. Okey, 160 kali 160 pixel. Okey, pastikan masa create ni background kamu pilih transparent. Okey, lepas tu create. Okey, saiz dia besar ni je. Jadi kalau kamu nak tengok lebih jelas, kamu boleh pergi dekat view, kamu pergi dekat zoom in. Okey, nanti semasa kamu ambil apa-apa gambar yang kamu pilih, contoh cikgu cari gambar, satu gambar. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, gambar ni akan blur sebab kamu zoom. Jadi kamu jangan risau, sebenarnya gambar ni tak pecah. Okey, bila kamu zoom 160 piksel, memanglah gambar tu akan jadi macam ni. Okey. Jadi kamu drag, drop saja. Okey, kemudian kamu zoom out balik, kamu akan nampak gambar tu okey. Macam tu. Okey, jadi kita zoom in semula. Okey. Dah siap ni. Kalau kamu nak tambah perkataan ke, tu terpulang kamulah. Tapi cikgu nak biarkan saja gambar ni saja. Jadi cikgu convert kepada PNG. Okey, satu lagi cikgu nak beritahu.
ada certain pelajar yang dia tak tahu apa nak buat. Ada certain pelajar yang tak tahu apa nak buat bila dia dapat gambar macam gini. Gambar dia jadi macam gini. Bila dia drag, gambar dia terlebih ruang daripada sini. Cikgu pun tak faham kenapa kamu tak reti nak buat apa bila dapat gambar jadi macam ni. Kamu just pergi dekat ni, pastikan kamu punya transform control ni bertik kat sini. Kemudian kamu just kecilkan sajalah. Tarik dia masuk, pastikan dia masuk dalam ruangan. Kamu pastikan dia masuk sajalah dalam ruangan. Cikgu pun tak faham kenapa ada pelajar yang panik bila gambarnya terkeluar daripada canvas. Ni kita panggil canvas. Dekat belakang ni kita panggil canvas. So macam ni je lah kamu buat. Masukkan balik je. Drag, drop je. Tarik transform control tu. Masukkan dalam ruangan canvas ni. Dah masuk dah kan. Cikgu tak faham kenapa ada pelajar yang panik bila gambar dia jadi macam ni. Macam tu. Macam ni. Lepas tu tolong saya tak boleh buat apa ni, tak reti nak buat apa bila gambar dia macam ni. Cikgu pun dah macam speechless juga kan. Tapi terpaksa jugalah kan tolong kamu. Sebab cikgu ingatkan tak adalah yang kritikal sampai tak tahu nak drag balik masuk dalam benda ni kan. Okey, tapi tak apalah. Kita belajar dari kesilapan. Okey. So buat macam ni, kemudian kamu zoom in semula, kamu zoom out, kamu akan nampak gambar tu okey. Kalau kamu dah puas hati dengan gambar tu, sekarang cikgu ni dulu ganti balik dengan gambar tadi. Masukkan semula sebab cikgu dah drag drop berkali-kali. Okey, so cikgu dah dapat gambar ni, cikgu akan convertkan dia. Okay, bila dah dapat ni, macam biasa rename. Logo 3, logo 2. Okay, cikgu masukkan ni sebagai logo 2. Then, cikgu akan copy. Masukkan dekat dalam XAMPP kita tu, htdoc. Tu nama dia logo 2. Okey, satu lagi cikgu nak beritahu. Gambar yang transparent hanyalah kalau kita export sebagai PNG kelas. Kalau kamu export sebagai JPEG, kamu tak akan dapat gambar yang transparent di belakang tu. Okey, faham Okey, kamu dah masukkan gambar tu. So dah siap gambar tu. Ni kamu save all dulu. Kemudian kamu pergi dekat baris 8. Okey, dekat baris 8 kamu akan nampak menu _utama.css. Kamu pergi dekat menu utama.css. Okey, kita pergi dekat menu utama.css. Okey, kita pergi dekat menu utama CSS. Link untuk menu utama.php tadi adalah menu utama.css. Jadi menu utama.css pula kita tengok, okey ni warna dia purple 1.png. Cikgu nak tukar dengan color blue yang cikgu memang dah paste siap-siap. Okey, cikgu pilih dengan color ni yang cikgu memang dah masukkan siap-siap dekat dalam ni kelas. So kamu boleh cari dulu beberapa gambar yang kamu nak gunakan sebagai kamu punya pilihan background. Jadi kamu masukkan, tapi kalau boleh pilih dulu, dah setuju baru masukkan. Jadi kita tak nak banyak-banyak dekat dalam folder ni. Jadi cari dulu, simpan dalam folder lain. Lepas tu masukkan satu je yang kamu betul-betul berminat untuk jadikan background. Okay. So sekarang ni bila kamu dah pilih kamu punya background, okey,
kita lihat pula H1, H2. Okay, dekat H1, H2, kalau kamu tengok dekat sini, okay, H1 ni bermaksud tulisan yang kita pilih yang utama dari atas ke bawah. Jadi H1 adalah yang di atas, kemudian yang H2 adalah perkataan main menu. H1 adalah perkataan yang dekat High Falco Grease ni yang nama dia punya pengguna. Okay, jadinya kalau kamu tengok dekat sini, cikgu pilih background colournya adalah aqua. Jadi contoh cikgu nak pilih colour lain. Cikgu nak pilih colour contoh je lah. Cikgu nak pilih colour ni. So colour ni cikgu pilih untuk H1. Lepas tu H2 cikgu pilih. Kamu boleh juga type kan. Macam biasa kamu boleh type. Kamu pilih colour yang kamu suka. Okay. Okay, bila dah setuju, kamu save all. Kemudian dah tukar background ni. Okay, lagi kamu boleh tukar juga dekat bahagian form. Dekat bahagian form, kita pergi tengok dekat A, yang coding bahagian A ni. Dia punya font dia. Okay, kamu boleh tukar. Size font kamu boleh tukar. Okay, kalau kamu nak tukar jadi untuk satu-satu tu kamu boleh tukar perkataan dekat ni, dekat sini. Okay. Okay, cikgu nak tukar contoh, cikgu nak tukar kepada Arial. Lepas tu background dia tu colournya purple. Jadi kalau tengok sini background ni colour purple kan, cikgu nak tukar colour biru. Ini untuk colour button Okay, cikgu pilih colour ni. Kemudian, satu lagi kalau kamu tengok, bila cikgu halakan cursor cikgu, button ni bertukar colour, betul tak? Dekat sini, kalau warnanya purple, bila cikgu halakan cursor, dia bertukar colour orange-orange sikit ni. So, kita boleh tukar dekat sini. Ni nama dia hover. So, bermakna bila kamu halakan cursor dekat atas button, warna tu akan bertukar light coral. So, kita tukar colour lain yang kamu nak. Contoh cikgu nak colour ni. Okay. Bila dah setuju, okay, kita boleh tengok hasil dia. Kita refresh kat atas ni. Menu utama.css. So, kalau kamu tengok dekat menu utama.php ni, ini adalah senarai button yang kita akan dapat. Okey, jadi dekat sini ada A kat depan ni merujuk kepada A di sini. A di sini. So, kamu save all dulu. Okey, bila kita dah terlalu banyak edit, kamu jangan risau bila tengok dia tak keluar kan. Kamu kena refresh. Pergi dekat clear browse. Kemudian kamu login semula. Okay. Ni. Nampak? Color dia bertukar kan? Tapi ada satu lagi cikgu tak tukar. Dekat dia punya belakang ni. So, warna dia cikgu tak tukar lagi. So, kita cari dekat mana warna form. Bukan warna form. Background untuk belakang button tu. Okay, belakang button tu. Okay, adalah di sini. Sekejap, kita tengok. Tu, okay, ni untuk border dia. Untuk color border, kamu boleh tukar.
Cikgu nak tukar color merah. Kemudian cikgu nak tukar color background tadi kepada color hijau. Okey. Tu cikgu refresh mula. Save all dulu, jangan lupa. Kemudian refresh, keluar, masuk semula. Okey, kamu kena clear browse. Okey, ramai yang ingatkan clear browse ni tak penting, tapi clear browse ni sangat penting. So jadi jangan panik lah kalau benda tu tak keluar kan. Okey. So ini contoh saja. Satu lagi, kalau kamu perasan dekat tepi ni ada satu bulatan ni kan, ada button kan warna purple. Okey, sebenarnya dekat mana button ni? Button ni terdapat di sebelah sini. Okey, nampak tak ni? Bila hala je dia akan keluar warna dan dia akan keluar button ni. So button ni saiz dia sangat kecil, 24 pixel kali 24 pixel. Button ni bukan kita buat sendiri, bukan buat dekat kita punya yang macam dekat Photopea tu, tapi kita boleh cari dekat dalam laman web. Kita type dekat Google ni, kita type achieve icon. Achieve icon. Kamu pergi dekat achieve icon. Okey, kamu pergi dekat perkataan next ke, atau kamu type perkataan next atau right. Okey, kalau tengok kat sini right, tapi boleh juga next. Okey. So kamu akan dapat beberapa button yang kamu boleh pilih button-button yang kamu nak. Okey, contoh cikgu ambil color ni. Saiz yang kamu boleh pilih hanya 24 kali 24.png. Lain kali kalau ada certain pelajar dia tersalah faham apa yang cikgu cakap .png tu, bukannya masa save tu kamu kena tekan nama dan .png. Benda .png tu memang dah format dia PNG. Kamu kena pilih format PNG. Itu maksud cikgu. Ada banyak lagi pilihan kamu boleh pilih So tapi cikgu nak pilih yang dekat sini, ada banyak lagi tu. Kalau kamu tengok, kamu boleh juga bila dah dapat gambar tu, okay, dia akan cakap ada beberapa ikon punya size tau. So ikon ni ada, tengok dia cakap 8, forward 8 ikon, bermakna ada 8 pilihan ikon. Kamu pilih yang 24 pixel ni. Right click, kemudian kamu save as image. Pergi dekat terus dekat file yang kamu punya XAMPP tu. Okey, kamu namakan right 2 ke. Okey, save. So, cikgu tukar dekat sini. Kalau kamu tengok dekat dalam folder ni, sebelum ni ada tak file nama right? Okey, dekat sini file nama right. Kemudian ni right yang kedua yang cikgu baru masukkan. Kalau kamu nak rename pun boleh. Kamu tak nak guna dah, kamu buang terus folder ni. Jadi kita tak nak ada banyak-banyak, kamu delete je terus.
yang lama kamu gantikan dengan nama baru dia right. Jadi yang ini contoh cikgu delete dan cikgu gantikan yang dengan yang ini dengan nama dia right. Jadi kamu tak perlu edit coding dekat sini. So dah tukar nama, kamu save all. Okay, kita tengok hasil dia. Kena refresh lagi. Okay. So dah bertukar. So okay. So sekarang ni kamu ada banyak pilihan button yang kamu boleh pilih. Okay, sekarang bila dah siap, cikgu nak kamu buat ikut kesesuaian yang kamu suka lah kan. Okay. Cikgu tak nak halang kreativiti kamu. Jadi kamu boleh pilih ikut yang mana yang kamu suka. Dalam proses kita buat coding ni, sebenarnya proses editing dalam .css ni lah yang paling menyeronokkan. So cikgu tukar kat sini. Okay, dah bertukar. Macam biasa, kita kena pergi refresh selepas save all. Okay. So cikgu dah dapat paparan yang cikgu nak. Okay, satu lagi, kamu boleh juga start edit. Cikgu nak juga kamu edit pada menu guru, menu pelajar dan menu kelas. Cikgu nak kamu edit juga dan pastikan kamu masukkan logo. Kalau kamu nak guna logo yang sama boleh, kamu nak buat logo yang berlainan tapi menggunakan tema yang sama pun tak ada masalah. Contoh cikgu buat dekat menu guru ni, cikgu nak pakai logo ni. Kemudian dekat menu pelajar, cikgu nak pakai logo lain. Okey, kalau kamu tengok dekat menu pelajar ni, cikgu belum letak masukkan logo. Tapi dekat menu guru, cikgu dah masukkan logo. Jadi macam mana kita nak masukkan coding untuk kita tampal kod pada menu pelajar. Okey, kita pergi dekat menu pelajar.html. Kalau tengok kat sini belum ada codingnya, jadi kamu just pergi dekat menu guru ataupun dekat menu utama. Pergi dekat menu utama, kamu just ambil ni je kat atas ni. Kamu copy coding ni. Kamu masukkan dekat menu pelajar. Kemudian nanti kamu tinggal ubah saja. Nanti tinggal ubah saja logo apa yang kamu nak gunakan. Sebab cikgu nak buat setiap paparan, dekat setiap paparan macam kelas ni logonya lain. Dekat guru logonya lain tapi tema yang sama. Okay, jadinya kita tengok. Kita save all tadi dulu. Dekat pelajar tak boleh, kita refresh.
Okey, kalau nampak macam tadi tu ada perkataan yang ancam error tu jangan risau tu just dia nak run untuk baca je. Okey, sekarang cikgu dah ada dah. Okey, senang aja. Copy saja coding ni. Masukkan dekat bahagian coding menu untuk tambah gambar logo. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.